Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, untuk hari ini kita akan teruskan lagi mengenai geografi tingkatan 3 bab 3 iaitu pengaruh persekitaran fizikal terhadap kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey, untuk hari ini kita akan sambung topik yang seterusnya iaitu topik 3.4 iaitu iklim. Okey, apakah maksud iklim ni? Iklim ni adalah kombinasi beberapa elemen. Contohnya suhu, hujan, angin, tekanan dan kelembapan udara. Keadaan awan, cahaya matahari dalam tempoh yang panjang di sesuatu kawasan. Okey, setiap kawasan ataupun negara dia mempunyai iklim yang berbeza-beza. Jadi, hari ini kita akan tengok 4 jenis iklim. Okey, jom kita tengok apakah iklim-iklim tersebut. Okey, untuk dalam buku geografi, kita akan belajar 4 iklim utama iaitu yang pertama kita akan tengok iklim gurun panas. Okey, nanti kita akan tengoklah kat mana negara yang mengalami iklim gurun panas dan juga apakah haiwan dan tumbuhan yang hidup di kawasan tersebut. Okey, yang kedua kita akan tengok iklim monsun tropika. Sama juga nanti kita akan tengok tumbuhan dan haiwan yang hidup di monsun tropika. Okey, yang ketiga kita akan tengok iklim Siberia. Okey, dan akhir sekali kita akan tengok iklim Laurentia. Okey, kita tengok iklim yang pertama iaitu iklim gurun panas. Okey, iklim gurun panas ni, nama pun gurun panas kan? So, dia berada di kawasan iaitu gurun Arab. Okey, kalau awak tengok kawasan-kawasan negara-negara Arab, selalunya kawasan-kawasan tersebut mempunyai padang pasir dan suhu dia agak panas. Okey, negara mana yang mengalami iklim gurun panas ni ialah kita ada Jordan, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Emirat Arab Bersatu dan Yaman. Okey, macam mana pula keadaan angin di kawasan ini? Okey, kawasan ini mempunyai angin iaitu panas dan kering sepanjang tahun. Sebab tu kalau awak pergi menunaikan haji ataupun umrah, awak tengok orang-orang kat sana pakai jubah hitam. Tapi kat sana walaupun panas, tapi mereka tidak berpeluh kerana mereka cuaca mereka adalah panas dan kering sepanjang tahun. Jadi mereka pakai macam mana pun dia tak akan mengeluarkan peluh sebab dia kering. Okey, kalau kat Malaysia kita ni panas dan lembap sepanjang tahun. Okey, kenapa boleh jadi panas dan kering? Kerana angin timuran yang bertiup dari kawasan darat adalah angin kering dan tidak membawa hujan. Okey, tengok pula hujan. Okey, kuantiti hujan tahunan ataupun jumlah hujan tahunan di kawasan gurun panas ni adalah kurang daripada 250 mm. Disebabkan oleh kawasan ini kurang hujan, jadinya jumlah hujan yang turun adalah sangat sedikit berbanding iklim-iklim yang lain. Okey, kita tengok pula suhu dia macam mana. Okey, minimum suhu tahunan bagi iklim gurun panas adalah 25 darjah Celsius. Waktu siang pula makin panas, iaitu 32 hingga 36 darjah Celsius. Okey, kenapa kawasan gurun panas ni mempunyai suhu yang agak tinggi ataupun panas? Kerana mereka tiada awan pada waktu siang. So, bila waktu malam, tak ada awan kan? Jadi, waktu malam suhu menjadi sangat sejuk sehingga boleh mencapai 5 darjah Celsius. Okey, julat suhu tahunan di gurun panas ni adalah 17 hingga 20 darjah Celsius. Okey, kita nak tengok pula macam mana tumbuhan-tumbuhan dan hidupan yang berada di kawasan gurun panas ni. Okey, tumbuhan semula jadi yang ada di gurun panas ni kita boleh tengok contoh pokok alfalfa ataupun rumput alfalfa, pokok caper, pokok kaf, pokok salt bushes ataupun yang selalu kita tengok ataupun yang selalu kita makan, pokok apa? Kalau dekat kawasan gurun panas, mestilah pokok kurma,
Itu pun antara tumbuhan yang hidup di gurun panas. Okey, tengok pula kehidupan liar yang ada di gurun panas. Okey, kita ada tikus jerboa, oryx. Oryx ni macam rusa kan? Kita ada laba-laba, musang fennec, rusang gazelle dan juga unta. Okey, kemudian jom kita tengok iklim yang seterusnya. Okey, iklim yang kedua kita akan tengok adalah iklim monsun tropika. Okey, iklim monsun tropika ni berada di kawasan India, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, Filipina, Myanmar, Thailand, Vietnam, Laos dan Kemboja. Ni semua adalah jiran-jiran Malaysia lah, jiran-jiran kita. Kalau di Malaysia, kita hutan hujan tropika, tapi mereka adalah mengalami iklim monsun tropika. Okey, kita tengok pula angin di iklim ini. Okey, angin kat sini, angin monsun lembap bertiup dari laut ke darat menyebabkan hujan berlaku pada musim panas. Angin monsun kering pula bertiup dari darat ke laut menyebabkan musim kering. So, angin monsun lembap dia membawa hujan pada waktu panas. Dan angin monsun kering dia menyebabkan musim tu menjadi kering ataupun suasana dekat negara-negara ni menjadi kering. Okey, kita tengok hujan. Hujan tahunan di kawasan-kawasan monsun tropika ni adalah sangat lebat. Dan taburan hujan adalah tidak sekata, iaitu sekitar 1000 mm hingga 2000 mm. Okey, tengok pula suhu. Suhu di kawasan monsun tropika ni adalah 24 darjah Celsius hingga 27 darjah Celsius sepanjang tahun. Jadi, antara empat iklim ni, monsun tropika ni dia mengalami hujan yang paling banyak. Kan? Macam kita lah, sekejap hujan, sekejap panas. Tapi kita menerima hujan yang banyak. Jadi, tumbuhan apa yang boleh hidup dekat kawasan ini? Okey, tumbuhan yang boleh hidup di kawasan monsun tropika sebenarnya sama juga dengan hutan hujan tropika. Mungkin ada beza sikit lah. Okey, pokok yang ada adalah pokok jati, pokok pakis, pokok buluh, pokok mahogani ataupun pokok-pokok kayu balak, kayu keras. Okey, tengok pula kehidupan liar di iklim monsun tropika. Kita ada cerpelai, burung murai, burung bangau, binturong, harimau bintang, biawak, gajah dan monyet. Okey, sama kan dengan keadaan dengan hutan hujan tropika? Okey, jom kita tengok pula iklim yang ketiga. Okey, iklim ketiga ialah iklim Siberia. Agak-agak berdasarkan gambar yang cikgu bagi ni, agak-agak macam mana keadaan iklim Siberia? Okey, dalam tiga-tiga iklim, dalam empat-empat iklim tu, iklim Siberia adalah yang paling sejuk. Okey, iklim Siberia ni kita boleh tengok di kawasan utara Asia, iaitu Rusia. Rusia ni memang mengalami musim sejuk yang panjang. Okey, ada juga di utara Eropah. Contohnya negara Poland dan Jerman. Okey, macam mana keadaan angin di iklim Siberia? Okey, angin adalah angin barat daya membawa udara panas dari Asia Tengah dan Timur Tengah. Okey, tengok pula hujan. Okey, jumlah kerpasan ataupun jumlah hujan tahunan di iklim Siberia ni adalah 500 mm. Tapi itu bila musim panas. Tapi bila musim sejuk, hujan ataupun kerpasan tu dia tidak turun dalam bentuk hujan tapi dalam bentuk salji. Okey, tengok pula suhu. Okey, dekat kawasan Siberia ni kita boleh tengok diambil sempena nama kawasan di Rusia. Okey, kalau tempat-tempat sejuk ataupun musim sejuk, negara-negara yang mengalami iklim Siberia ni, mereka mengalami musim panas juga. Tapi musim panas mereka adalah pendek dengan suhu 15 darjah Celsius hingga 20 darjah Celsius. Tengok, walaupun diorang mengalami musim panas, tapi masih lagi suhu yang agak rendah, sejuk juga kan. Okey, kalau musim sejuk, mereka mengalami musim sejuk sangat panjang iaitu 6 hingga 8 bulan dengan suhu negatif 17 darjah Celsius hingga negatif 5 darjah Celsius. Kalau ada negatif kat depan tu maksudnya memang sangat sejuk. Okey, musim bunga dan musim luruh pun mereka mengalami kedua-dua musim ni sangat singkat.
Okey, julat suhu tahunan di iklim Siberia ni adalah 30 darjah Celsius hingga 50 darjah Celsius. Okay, kita tengok hidupan apa yang boleh hidup di kawasan iklim Siberia. Okey, tumbuhan yang boleh hidup di kawasan iklim Siberia ni adalah pokok pain merah, pokok pepper, birch, tahu liren, larch. 3 pokok ni lah. Selalunya dia punya daun dia nipis-nipis ataupun tajam-tajam macam ni. Okey, dan juga pokok dia berbentuk cone macam ni. Kalau tengok belakang ni kan, bentuk cone. Sebabnya dia tak nak bagi menampung saji yang berat lah. Jadi mereka buatlah, sebab tu lah pokok dia macam tu. Okey, tengok pula hidupan. Okey, hidupan liar di kawasan iklim Siberia ni, kita ada contohnya martens, mink, beruang kutub, harimau Siberia, Siberian wolf dan juga lynx. Apa persamaan haiwan-haiwan ni? Ialah mereka semuanya mempunyai bulu yang tebal sebab dia nak kena sesuaikan diri mereka dengan kawasan musim sejuk. Jadi haiwan-haiwan ni mungkin tak sesuai kalau hidup di kawasan gurun panas ataupun monsun tropika. Sebab tu mereka memang sesuai untuk hidup di kawasan Siberia ataupun kawasan yang sejuk. Okay, kita tengok pula iklim yang terakhir, iaitu iklim Laurentia. Okey, iklim Laurentia ni kita boleh alami di kawasan Kanada Timur, Timur Laut Amerika Syarikat, China di kawasan utara, Manchuria, Korea Utara, Jepun di kawasan utara Jepun dan Patagonia iaitu di Amerika Selatan. Okey, kita tengok macam mana hujan di kawasan Laurentia. Okey, kat sini hujan turun sepanjang tahun. Okey, jumlah hujan tahunan adalah 500 mm hingga 1000 mm. Okey, bila musim panas, kawasan Laurentia ni dia akan menerima hujan yang banyak. Tapi bila musim sejuk, salji yang akan turun. Jadi, Laurentia ni dia pun mengalami musim salji macam Siberia. Cuma dia tak terlampau sejuk. Okey, tengok pula suhu. Minimum suhu tahunan di Laurentia adalah 9 darjah Celsius hingga 17 darjah Celsius. Musim panas, mereka mengalami suhu 21 darjah Celsius hingga 26 darjah Celsius. Manakala pada musim sejuk, mereka mengalami negatif 6 darjah Celsius hingga 10 darjah Celsius. Okey, julat suhu tahunan mereka ialah 20 darjah Celsius hingga 30 darjah Celsius. Okey, keadaan angin di iklim Laurentia ialah bila angin ni dia akan membawa arus sejuk. So, arus sejuk ni akan menyebabkan suhu rendah di kawasan pantai Jepun, China, Korea Utara dan Siberia. Okey, kalau angin monsun barang laut dari darat menyebabkan musim dingin menjadi kering. Okay, jom kita tengok suhu ataupun tumbuhan dan hidupan di iklim Laurentia. Okay, tumbuhan semua jadi di iklim Laurentia ni ada pokok-pokok 4 musim jugalah, iaitu pokok maple, pokok fir, pokok beech dan pokok yellow birch. Lebih kurang je kan warna diorang ni. Mungkin waktu ni adalah musim luruh sebab tu warna diorang warna kuning untuk gugur. Okay, tengok pula hidupan. Okay, kita ada hidupan liar Laurentia ni, ada wood duck, ada beaver, Canadian lynx. Lebih kurang macam iklim Siberia kan. Canadian goose, burung northern flicker dan chipmunk ataupun tupai. Okey. Okey, dah habis. Dah tengok gambar gorila. Okey, jom kita imbas kembali ada berapa iklim yang kita dah belajar pada hari ini. Okey, jom kita tengok. Okey, so konklusinya ada 4 iklim utama yang kita akan belajar, yang kita telah belajar pada hari ini, iaitu pertama iklim gurun panas, iklim monsun tropika, iklim Siberia dan juga iklim Laurentia. Jadi kita dah berjaya habiskan semua topik dalam bab 3. Okey, nanti cikgu akan beri latihan kepada
murid-murid. So, hanya klik saja link latihan di bawah.